والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Para imam, para bilal, para EJK, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang rahmat Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hal darkan kita bersyukur kepadanya dengan segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita siang dan malam, pagi dan petang. Daripada kita dapat rasa, daripada kecil sampai ke muda, sampai ke tua, sampai ke hari ini, alhamdulillah, kita benar bersyukur Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita pohonkan untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang mengikuti mereka itu di atas kebaikan sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, saya berpetang ini akan berkongsi satu tajuk berkenaan golongan terberdaya dengan amal. Dalam bab ini saya mengutip beberapa penulisan yang berasaskan kepada kitab Riyadhus Shalihin, dan dalam saya mencampurkan beberapa bab dan beberapa qaul yang dapat diambil daripada rujukan-rujukan yang lain, termasuklah daripada tafsir At-Tabari dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ibadat yang kita lakukan ini bukan saja kita mengumpul dari segi kuantitinya, tapi juga kita mengharapkan kualitinya. Ibadat ini bukan saja kita beramal, mengumpul dan menjumlahkannya seperti kita kumpul harta benda dan sebagainya. Ibadat ini kita cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jika Allah Taala redha, maka itulah yang kita hendaki, kerana Allah Ta'ala akan menerima kita di akhirat nanti. Dan setelah dia terima kita, maka tentulah balasan juga baik. Radiyallahu ta'ala wa radu'an. Kita meredha Allah, Allah Ta'ala meredai kita. Dan kita tak nak supaya nanti kita rasa kita beramal, kita rasa kita dah buat yang terbaik, kita rasa kita dah buat banyak, kita rasa kita dah ikhlas, tetapi sebenarnya kita telah terpedaya dengan amalan kita sendiri. Besok nanti bila tengok amalan kita semuanya tak ada, kosong, hampa. Surah Al-Kahfi yang selalu kita baca hari Jumaat, yang ayat 103 hingga 105, a'udzu minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu orang-orang yang paling rugi amalan-amalan perbuatannya. Allah kata, nak tak kalau aku cerita kepada kamu wahai Muhammad dan umat Muhammad, orang dah beramal banyak, dah amalan dia dah letih beramal, tapi rugi. Siapakah mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Bermula mereka itu ialah orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik dengan apa yang mereka telah kerjakan. Maknanya mereka rasa dah baik, mereka dah yuhsinuna, memandang amal perbuatan itu baik. Ulaika alladzina kafaru, bermula mereka itu ialah mereka yang kufur dengan bi ayat rabbih, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan kufur dengan perjumpaan dengan Allah nanti. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah segala amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan tidak ada apa nilai bagi mereka di akhirat nanti dari segi timbangan amal baik mereka. Masya Allah, kita dah beramal, tapi bila timbang besok tak ada apa, hampa, tak ada yang bernas, tak ada pemberatan. Dan daripada tafsir Tabari, dia menyebutkan bahawa sebenarnya suatu bala yang besar bagi seorang hamba apabila dia menyangka apa yang dia beramal itu daripada amalan-amalan yang dosa, tetapi tidak dirasakan satu kedosaan, lalu dia meneruskan amalan-amalan tersebut. Maknanya satu bala besar. Bila mereka menganggap benda itu baik, tapi sebenarnya mereka itu adalah perbuatan-perbuatan yang dosa. Wa katsirun minan nas la yaqla' min adz-dzanb, dan kebanyakan mereka tidak berhenti daripada melakukan yang demikian itu, iaitulah daripada dosa-dosa itu. Li'annahu, kerana sesungguhnya dia zuyyina lahu, dihiasi baginya. Maknanya dia hias, amalan-amalan itu dilihat baik kerana dia berhias, kerana nampak cantik. Dan oleh sebab itu kita selalu berdoa, Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran, dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami batil itu sebagai batil, dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya. Ada seorang alim, dia kata pasal apa haqqan ni dua kali? Allahumma al-haqqa haqqan. Ya Allah, tak boleh kalau kita hanya kata ya Allah, tunjukkanlah aku akan kebenaran, tunjukkan kebenaran, dan rezekikanlah aku untuk mengikutinya. Tak boleh cakap macam tu je. Mengapakah ada haqqan wa arina haqqa haqqan, memperlihatkan kebenaran itu satu lagi kebenaran, iaitulah kebenaran. Melihat kebenaran dengan kebenaran. Kadang-kadang boleh kita lihat kebenaran itu sebagai kebatilan, boleh juga kita lihat kebatilan itu sebagai kebenaran. Oleh sebab itu di situ diulang dua kali kebenaran itu. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu sebagai yang benar, yang batil itu sebagai yang batil. Kalau tidak, lihat benar tapi sebenarnya batil. Mesti ulama menyebutkan mengapa dia sebut dua kali itu, kerana nanti kalau tak nanti boleh tertipu kebenaran itu yang sebenarnya kebenaran, tapi dilihat, dipersembahkan, dihiasi sehingga kita lihat dia sebagai benar. Kebenaran itu sebagai batil. Kebatilan itu pula dihiasi, dipersembahkan, dirasakan, dibisikkan kepada kita bahawa ia suatu kebenaran. Batil sebagai kebenaran pula. Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'au hasana. Maka fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya oleh syaitan, lalu ia memandangnya sebagai baik dan mempercayainya baik.
Itulah surah Al-Fatir ayat 58. Oleh sebab itu ulama mengatakan ada 3 unsur yang boleh menjerumuskan seorang itu beramal, dia menyangka baik tapi sebenarnya buruk, dia menyangka buruk sebenarnya baik. Pertama ialah nafsunya sendiri, dalaman dia sendiri. Dari segi oleh kerana dia tidak dapat mengawal nafsunya, maka yang baik itu dikatakan buruk, yang buruk itu dikatakan baik. Boleh jadi terbalik. Yang kedua kerana syaitan. Syaitan ni sebenarnya dia ni unsur luaran, tetapi dia boleh memasuki dalam jiwa seorang itu, boleh menghasut jiwa seorang itu, boleh menghasut dalaman seorang itu, tidak dirasainya ia sebagai satu unsur luaran. Sebagai Rasulullah SAW telah bersabda, inna syaitan la yajri min ibn Adam majrad dammi. Sesungguhnya syaitan itu berlari-lari di dalam pembuluh salur nadi anak Adam itu seperti berlarinya darah di dalam salur nadi tersebut. Maknanya syaitan, hasutan iblis itu boleh memasuki badan seorang itu seolah-olah tidak disedari, seolah-olah macam darah mengalir dalam tubuh kita. Boleh tak kita rasa darah tu mengalir? Tak pernah kita rasa, kan? Begitu dia kan. Dan yang 3, manusia, persekitaran, bos-bos, kawan-kawan, pemimpin-pemimpin. Sekarang ni ada istilah apa? Influencer ni lagilah. Influencer ni lagilah berpengaruh. Nama lagi influencer. Ejen-ejen dan berbagai-bagai bentuk lagilah yang datang. Yang 3 perkara ini kalau kita tidak hati-hati, kita akan dapati benda yang benar sebagai salah, benda yang salah sebagai benar. Naam. Orang beramal ni, Allah Ta'ala nak rugikan mereka ini sebagai Allah Ta'ala rugikan amalan-amalan, seperti Allah Ta'ala rugi terbangkan debu-debu. Bukit tu menjadi debu di hadapan mata mereka nanti di akhirat. Boleh berlaku senario itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 23 hingga ayat 23. A'udzu bisyaitanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Maka kami tunjukkan kepada mereka apa mereka telah kerjakan daripada jenis amalan-amalan yang baik ini, lalu kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, dan kami dipersembahkan dengan amalan-amalan yang mereka amalkan, maka kami jadikan amalan-amalan yang banyak itu habaan, debu, mansuran yang berterbangan, yang bertaburan. Ya? Ada satu hadis, senario begini. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah dan Sunan, ya, daripada hadis ini daripada Thuban. Ini hadis sahih, di mana Rasulullah telah bersabda, la a'malanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsal jibal tihama fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Rasulullah bersabda, ada beberapa kaum di kalangan umatku, ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat, mereka datang di akhirat besok dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebanyak mana? Disebut dalam hadis ini, amsal jibal tihamah, seperti gunung Tihamah. Tuan-tuan dan puan, gunung Tihamah ni satu banjaran gunung. Gunung Tihamah ni kalau kita tengok dalam geografi, dalam peta Arab Saudi,
Dia ada satu banjaran gunung yang diselari dengan Laut Qalzum itu, daripada dekat dengan Sinai itu sampai ke dekat Yaman ni ada satu banjaran gunung. Panjang tu lebih 400 600 meter. 600 kilometer bukan meter. 600 kilometer. Itu panjang tu. Gunung. Sebesar itu amalan yang mereka telah lakukan, mereka kumpulkan dalam hidup mereka. Lalu wa yaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu Allah Ta'ala menjadikannya debu yang betul-betul depan mata. Besok Allah Ta'ala nak memperlihatkan betapa amalan mereka ni, rugi mereka ini. Bukit sebesar bukit tu terbang habis, tak ada depan mata. Kerana apa? Kerana seperti yang nanti saya sebutkan, golongan-golongan ini, jadi kita berdoa bahawa kita tidak termasuk dalam golongan-golongan nanti yang disebutkan ini. Golongan yang terperdaya dengan amalan-amalan mereka sehingga menjadi debu yang berterbangan ini ada beberapa. Pertama, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, seperti yang disebut dalam ayat tersebut. Orang kafir, maknanya kalau saya baca pada literature ataupun daripada penulisan-penulisan yang saya baca, maknanya rupanya maknanya orang kafir ni juga kebaikan mereka ditulis, tapi besok dia jadi debu macam tu je. Oleh sebab itu dalam ayat Quran sebutkan amalan orang kafir ni seperti sarap. Seperti apa? Fata Morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Bermula amal-amal orang kafir ini ialah seperti sarap, fata morgana atau binar-binar yang disangka oleh mereka air, tapi sebenarnya tidak ada apa. Yahsabuhu dham'anu, disangka oleh orang yang dahaga ma'an, sebagai air. Tapi bila sampai tak ada air. Itu banyak, itu fenomena-fenomena di negeri Arab. Biasalah kita tengok tu. Kita ni pun kalau kita jalan jauh hari panas, tengok aspal ataupun jalan tar itu pun seperti air. Seperti air, kadang-kadang boleh nampak pun bayang-bayang dalam air itu. Begitulah. Sebenarnya orang kafir pun dia mengharapkan sesuatu daripada amalan dia di dunia ini, di akhirat besok. Dia pun mengharap juga. Bukan kata dia tidak mengharap. Kerana setengah orang kafir ni pun bukan dia kata dia kata dia ada juga kembali ke akhirat itu. Tapi cara dia lah. Ada sekali tu ada tukang buat kerja dekat rumah saya. Tukang ni orang bangsa Tionghoa lah, tidak Islam lah. Sebuah, lepas tu ada kebetulan pagar surau tu rosak kerana ada kena langgar di satu kereta satu ketika tu, pagar tu rosak. Jadi bila dia buat kerja rumah saya tu, saya kata tolong buat yang surau sekali lah, pagar surau ni, kerana rosak dia. Terus saya kata bil surau ni bagi kat saya lah. Lepas tu dia buat. Dia datang kat saya, dia kata, dah siap dah. Berapa bilnya? Itu Tuhan Allah punya kan? Saya kata iyalah, Tuhan Allah, iaitu kalau Tuhan Allah punya, saya harap nanti di sana saya boleh terimalah. Maknanya dia pun ada harapan nak menerima itu. Tapi besok tidak ada apa, kerana tidak mencukupi syarat, tidak mencukupi syarat untuk menerima, kerana dia seorang yang
kafir wa Allah Ta'ala. Pertama. Yang kedua ialah golongan yang akidahnya batil dan terbatal. Dia Islam, dia mengaku Islam, tapi akidahnya terbatal. Ini juga golongan yang disebutkan sebagai terpedaya dengan amal. Terbatal kerana penyelenggaraan akidahnya, kerana percaya kepada khurafat dan karut marut, percaya tahyul dan bagai-bagai lagi lah. Ini yang kita kena belajar betul tauhid ni, supaya sah kita punya i'tiqad betul dan benar, jazam kita punya i'tiqad. Tidak ada lagi dalam zihin orang mukmin ini perkara-perkara yang karut marut, perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah, sama ada dari segi perkataan maupun dari segi perbuatan dan sebagainya. Ini golongan kedua. Golongan ketiga, golongan yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu ataupun meninggalkan perbuatan tertentu. Amal dia pun juga terbatal, tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa di sini saya catatkan. Pertama, dalam hadis menyebutkan meninggalkan salat asar. Man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu, muttafaq alaih. Tinggal salat asar. Tak boleh tinggal salat asar. Salat wusta, salat besar. Kerana asar ni memang paling payah sekali lah. Kalau kerja itulah tengah jam, dah masuk waktu pun tunggulah sampai tengah jam tak salat dah. Kalau orang di ladang, kotor lah, nanti sembahyang maghrib lah, qada saja, tinggal sembahyang asar. Jadi sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka terbatal amalannya. Riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Ini besar. Tapi sebahagian ulama menyebutkan bukan saja solat asar, sebenarnya maksudnya ialah solat fardu. Solat fardu. Kerana berdalilkan beberapa hadis, terutama hadis yang amat famous sekali lah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i daripada Abu Hurairah. Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya perkara yang pertama akan dihisab seorang hamba itu pada hari kiamat nanti ialah amal salatnya ataupun salatnya. Apabila baik, maka berjaya dan maka aflaha wa anjaha, maka berjayalah dia, menanglah dia, maka berjaya dan menanglah dia. Wa in fasadat, jika rosak, iaitulah salatnya rosak, khaba wa khasira, menyesal dan rugi. Fa in intaqasa min faridati syai', qala Rabbu azza wajalla, jika kurang amal fardunya itu, maka Allah berkata, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa min al-faridah. Lalu Allah kata kepada malaikat, tengok kalau hamba-Ku ini ada buat semayang tatawwu', semayang sunat, semayang selain daripada semayang fardu. Jika kurang, ambillah dia, tampunglah mana-mana yang kurang dalam fardu ini. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, dan demikian itulah juga caranya dengan amalan-amalan yang lain. Maknanya kalau kita kurang salat fardu, dia akan tengok kepada salat-salat kita yang lain. Kalau ada, maka ditampung yang fardu itu. Begitu juga dengan yang lain, zakat. Kalau kita tidak
sempurna zakat kita, maka akan dilihat kepada sedekah kerana dia sejenis. Dan kalau ada, maka ditampung oleh zakat tersebut. Begitu juga puasa. Kurang puasa, tak cukup puasa yang fardu, maka dilihat ada tak puasa-puasa sunat. Kalau ada, maka ditampung di situ. Begitulah caranya seperti yang sebutkan dalam ini. Balik-balik ke topik kita tadi, tinggal salat. Dan satu yang lain, kalau yang sini guna fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sempurna, benang dan berjaya. Tapi yang lain, daripada riwayat yang lain, yang diriwayatkan yang disahihkan oleh Albani, dia menyebutkan fa in qubilat minhu qubila sa'iru amalih wa in ruddat alaihi rudda sa'iru amalih. Ini lagi parah. Apabila sembahyang tu diterima, maka diterimalah amalan-amalan yang lain. Kalau sembahyang itu tak sempurna, maka ditolaklah amalan-amalan yang lain. Ini yang kita yang saya nak tekankan di sini. Maknanya kalau solat kita tak cukup, tidak diterima solat kita, yang lain tu Allah Ta'ala tak pandang. Mengikut pada hadis ini, ruddat ilaihi wasairu amali, ditolak daripadanya solat itu, ditolak, lalu yang lain-lain pun ditolak, tak kira. Sebab itu sempurna solat. Kalau kita fardu ni apa semua, kena qada lah, cari jalan lah, supaya kita dapat sempurnakan. Itulah menyebabkan bahawa kalau tak terima solat, maka yang lain tidak terima. Buatlah amal banyak mana pun, tapi solat tak diterima, tak lengkap. Oleh sebab itu Datuk Hasan Din, bukan Harun Din, Hasan, semuanya arwah belakang kan, arwah Datuk Hasan Din, dia kata solat ni macam bekas. Kalau kita nak terima benda tak ada bekas, macam mana? Kalau kita minta sedekah pun, kita ada holo bekas supaya orang boleh takut. Orang takut sedekah tu hari Jumaat kan, kita holo bekas supaya dapat. Jadi kalau tak ada bekas tu tak cukup, bekas tu kecil, bekas tu bocor, bekas tu pecah, maka tak terima. Yang macam mana? Oleh sebab itu dia kata ada satu ketika orang ajak dia pergi tahlil. Dia tanya, orang ni sembahyang ke tak? Lepas tu ialah orang ni pun nak cakap, tapi saya tak pernah tengok dia sembahyang. Dia kata kalau macam tu saya tak pergilah, you all pergilah saya. Korang pergilah semua, aku tak pergi. Kalau aku pergi pun, dia kata, dia tak ada bekas. Nak tangguh kat mana pahala ni? Kita nak sedekah pahala. Tak apalah, kita berpegang kepada pendapat mengatakan sedekah pahala ni boleh kepada si mayat. Tak apa. Kalau ada pun, dia kata pahala yang dapat sikit sebanyak, dia nak taruh di mana? Tak ada bekas. Aku nak derma. Ada ekang? Tak ada ekang. Nak masuk ke mana? Begitulah ibarat bila sembahyang ini tidak sempurna. Meninggalkan salat, bukan saja solat asar tu, mana salat. Yang kedua, bertanya nasib kepada tukang tenung nasib, tenung nasib. Ini menujunglah, menujung. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salat 40 lailatan. Siapa yang datang kepada Tok Nujum, bertanyakan sesuatu kepadanya, lalu tidak akan diterima salatnya 40 malam. 40 malam tak terima salat. Bila kita datang
berujung. Kita dia kata datang. Tapi sekarang ni tak payah datang dah. Kalau tengok dalam internet offer servis tu, ambil gambar tangan saja boleh tahu nasib. Macam-macam sekarang ni. Ambil gambar muka, dia tengok hidung, kita dah tahu dah orang ni mati berdarah. Ni tahun depan dapat rezeki. Tengok hidung, dia dah tahu dah. Baca tapak tangan kiri. Jadi ini kalau kita percaya, ini kalau kita buat ni, maka disebutkan sebagai tertolak semayangnya 40 malam. Bukan 40 malam lah, 40 hari lah. Ibaratnya situ bukan solat siang terima, solat malam tak terima dah. 40 hari lah. Itulah. Yang ketiga, membela anjing di rumah tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Tak terima amal juga. Kalau kita bela anjing, tak ada pasal-pasal. As a pet lah sekarang ni, as a pet kan. Tapi bukan anjing robot tu lah. Kalau anjing robot tu tak apa, itu bukan anjing yang disebutkan di sini. Macam-macam sekarang ni kan. Dalam komputer pun anjing robot dulu kan. Jadi sekarang ni anjing boleh berjalan ikut, itu tak apa. Tapi kita tengok anjing robot, wah apa anjing lah. Baik bela apa robot, tora-tora lah. Okey. Yang ketiga bela anjing, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin amali qiratun illa kalbu ghanamin aw harthin aw saidin. Siapa yang bela anjing, maka akan ditolak amalan dia setiap hari satu qirat. Satu qirat. Kalau kita bela anjing tak ada pasal-pasal, setiap hari kita akan ditolak amalan kita satu qirat. Satu qirat ni besar. Orang semayang satu qirat. Kalau pergi ngiring jenazah sampai di kubur, satu qirat, dua qirat. Dua qirat ni, Nabi jawab bila ditanya besar mana qirat ni, dia kata dua qirat ni sebesar Bukit Uhud. Dua qirat ni sebesar Uhud. Bukit Uhud ni tingginya 1000 meter, panjangnya 7 kilometer. Separuh daripada itu satu qirat. Tiap-tiap hari tolak. Kalau kita banyak amal pun, main cangkul, orang kata ni, main cangkul bukit tiap hari, satu sodek, satu skup pun boleh habis. Ini satu qirat tiap-tiap hari tolak. Amalan kita boleh tak sebesar qirat satu hari? Mungkin tak sampai kot. Lama-lama negatif habis. Itu jaga-jaga yang kecuali anjing ghanam, anjing untuk ternakan, wa harthin atau anjing pertanian, dan saidin untuk tujuan memburu. Kalau tiga sebab ni ada, bolehlah kita bela anjing. Yalah, ada adab dia, cerita lain lah. Tak boleh pegang ke kapal, kalau cerita lain lah. Tapi boleh bela, tidak termasuk dalam hadis ini. Yang termasuk yang ditolak amalan ini. Yang keenam, peminum arak. Man syaribal khamr lam yuqbalullahu lahu salatan 40 sabahan fa in taba taballahu alaihi, rawahu Tirmizi wa Ahmad wa Nasa'i. Siapa yang minum arak, maka tidak akan diterima salatnya 40 sabahan, 40 pagi. 40 hari lah, bukan pagi saja. Maksud di sini 40 hari. Ya. Ini kadang-kadang kita zaman-zaman budak lagi pun ada orang tersebut kan. Inilah hadis disebutkan dalam At-Tirmizi, Ahmad dan Nasa'i. Yang keenam, mengungkit amalan sedekah yang dilakukan. Ini pun sia-sia. Bagi duit, bagi sedekah,
Itu aku tu, masjidnya tu. Agaknya aku punya sedekah dulu, agaknya tiang ni kot ni. Jadi kita mengungkit. Kalau tidak kerana aku, maka tak siaplah masjid ini. Akulah. Jadi macam itulah mengungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas. Ini ayat biasalah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti yang diberikan. Kita menyakiti biasanya kita menyumpah, kita cakap apa-apalah yang tak baik kepada yang menerima sedekah kita. Kita dah Nah, itu bila kita meninggal ataupun mengamalkan amalan tertentu. Yang keempat daripada 1, 2, 3 yang tadi orang beramal tapi jahil hingga tidak sah amalannya. Jadi ini juga yang boleh membatalkan. Dia beramal tapi jahil. Maknanya sehingga dia tidak tahu apa dia sah batal, syarat sah solat, syarat sah sembahyang, syarat membatalkan solat. Dia tak tahu, main ikut saja. Main ikut saja. Oleh sebab itu Asy-Syafi'i menyebutkan orang beramal ataupun ilmu banyak merosakkan daripada membuat kebaikan. Dan satu qaul yang masyhur ataupun suatu perkataan masyhur dari Syafi'i menyebutkan orang-orang yang beramal tanpa ilmu ini seolah-olah ataupun diumpamakan orang yang balik berkas kayu daripada hutan, tidak sedar ular yang berbisa ada di dalam berkas kayu tersebut. Itulah ibarat orang-orang yang beramal tapi tidak belajar, tidak mengaji, sehingga amal itu tak tahu sah atau batal. Yang kelima, sah dari fiqh tapi batal pahala kerana tidak ikhlas. Hujung cerita kita ni ikhlas. Hujung cerita kita ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ikhlas, tak adalah. Haba'an manthura. Akan terbatal segala amalan kalau kita tidak ikhlas. Yang terakhir saya nak tutup dah, iaitulah ahlu bid'ah yang tertolak. Akhir sekali orang buat bid'ah ni dia rasa buat cantik, buat elok. Ini elok ni. Ini kena buat. Tapi tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tidak ada dalam qaul ulama, tidak diiktiraf oleh mana-mana otoriti dalam agama, tapi dia buat. Ini maknanya bid'ah. Bid'ah ni kadang-kadang orang ni dia terlampau bersemangat. Tak cukup yang Nabi buat. Nabi ni Nabi, kita ni orang kita kena kuat lagi lah. Jadi dia lebih semangat daripada orang yang semangat, lebih semangat daripada alim ulama, lebih semangat daripada Nabi lagi, sehingga buat benda-benda yang tidak diperintahkan dalam agama dan tidak ada usul dalam agama. Ini juga tertolak dan batal segala pahalanya. Saya ingat setakat itu sajalah petang ini. Apa yang baik itu dari Allah Ta'ala, dan kalau ada sebarang kekurangan saya minta ampun dan maaf dari tuan-tuan dan puan-puan kalau ada terkasar bahasa. Telanjur kata, aqul qawli hadha wa aqim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi kafirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله العالمين. تقبل الله منكم.